Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Hanafi, nombor matrik 068111. Hari ini saya akan membahaskan hadis yang ke-138 yang berbunyi An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah afdalul a'mali salatu fi awwali waqtiha rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahihu wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling utama adalah solat pada awal waktunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Bukhari, menyatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat yang terdapat dalam hadis sahih, pertanyaan yang diajukan adalah apa amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktunya. Dalam riwayat ini, pada kata awal tidak disertakan dalam lafaz hadis. Penambahan kata awal iaitu pada awal waktunya disebutkan oleh Ibnu Hafs dari kalangan sahabat Syu'bah, sementara seluruh sahabat Syu'bah meriwayatkannya tanpa menyebut kata awal, melainkan menyebutkan pada waktunya. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa solat memiliki dua waktu, iaitu waktu yang dianjurkan awal waktu dan waktu yang dibolehkan iaitu akhir waktu. Hadis ini telah dikuatkan waktu yang dianjurkan sebagai waktu yang lebih utama seperti yang diakui oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dan dihadirkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis dari sudut tahlilul lafzi iaitu a'malu ayyu al-badaniyah wa ghairuha ba'dal iman billahi azza wa jalla. Maksudnya perbuatan iaitu fizikal dan amal lain setelah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, as-salat fi awal waqtiha wa huwa ada'us salat fi aqrabu waktu mungkin ba'da badayah waqti salat, yang bermaksud solat di awal waktunya iaitu mengerjakan solat secepat mungkin setelah masuk waktu solat. Seterusnya, antara fiqhul hadis ialah yang pertama, keutamaan solat pada awal waktu menunjukkan pentingnya melaksanakan solat segera selepas masuknya waktu solat. Keutamaan ini dapat dilihat dalam konteks definisi setiap amalan kebaikan, di mana tindakan yang dilakukan pada awal waktu memiliki nilai dan keberkatan yang lebih besar. Solat pada awal waktu juga mencerminkan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah serta menunjukkan kecintaan dan kekhusyukan dalam ibadah. Oleh kerana itu, penting bagi umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan solat pada awal waktu sebagai jalan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan melaksanakan solat pada awal waktunya yang berlaku untuk 5 waktu solat, terutama hadis Ibnu Mas'ud yang dianggap sebagai hadis yang paling kuat dari segi kesahihannya. Yang ketiga, tidak melampaui waktu yang ditetapkan. Dapat diterjemahkan sebagai tidak melebihi masa yang ditetapkan. Ini merujuk kepada prinsip atau amalan untuk tidak melewatkan waktu yang telah ditetapkan atau diperuntukkan suatu aktiviti dan ia harus dihormati atau diikuti sepanjang masa. Dalam konteks agama Islam, prinsip ini berhubung dengan melaksanakan ibadah iaitu solat pada waktu yang telah ditentukan tanpa melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan pentingnya disiplin dan ketekunan dalam menjalankan kewajipan agama.
dan ia dapat merangkumi pelbagai aktiviti lain yang memerlukan pematuhan terhadap masa yang telah ditetapkan. Yang keempat, memastikan penyediaan peluang yang banyak bagi jemaah yang secara rutin menunaikan solat berjemaah di masjid. Yang kelima, mematuhi pelaksanaan solat pada awal waktunya menunjukkan ketaatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dan membawa keutamaan besar dalam Islam. Seterusnya, keutamaan ini dapat diukur melalui hadis-hadis sahih yang menegaskan pentingnya melaksanakan solat pada awal waktu. Selepas itu, hadis ini menunjukkan bahawa salat pada awal waktunya adalah salah satu dari amal perbuatan yang terbaik dan agung. Yang terakhir, bertanya kepada ulama tentang berbagai isu pada saat yang sama sangat dianjurkan untuk mendapatkan manfaat maksimal dan dibolehkan pengulangan pertanyaan. Seterusnya, kita akan masuk kepada rawil hadis. Perawi hadis ialah Abu Amr Asy-Syaibani yang juga dikenal sebagai Sa'id bin Ayyash Al-Kufi, berasal dari Bani Syaiban bin At-Ta'labah bin Iqabah bin Sa'b bin Ali bin Bakr bin Wail. Perawi lahir pada tahun 25 Hijriah dan termasuk di antara orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW tetapi tidak melihat wajahnya. Kehandalan dan kebaikannya telah terbukti melalui kepercayaan Ibnu Ma'in yang meriwayatkan darinya melalui jalur Ali bin Abi Talib dan Ibnu Mas'ud. Abu Amr Asy-Syaibani tinggal di Kufah dan meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Ketika meninggal, usianya telah mencapai 120 tahun. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.